fiction, cerita kisah-kisah yang penuh imajinasi, tahyul, khurafat dan sebagainya. Dia bayangkan Rasulullah juga buat benda yang sama sebagaimana dia buat. Jadi selepas Rasulullah bubar ataupun keluar daripada perhimpunan dakwah tadi, dia akan masuk grup yang sama. Rasulullah pi habaq pasal Islam, Rasulullah tinggal, dia masuk grup tu, dia apa kita panggil timbal dengan cerita dia. Cerita dia bukan cerita ayat-ayat Al-Quran, bukan cerita wahyu hak dia ambil tadilah. Cerita dongeng tu, cerita khurafat ni, cerita raja tu, cerita raja ni. Lepas tu dia tanya, antara Muhammad dengan ceritaku mana lagi hebat? Sebab dia beranggapan cerita yang Nabi bawa lebih kurang sama macam dia. Tetapi bila yang Nabi bawa tu ayat-ayat Al-Quran, dia akan memberi kesan pada hati, jiwa dan akal manusia untuk berfikir. Sebab dia adalah wahyu daripada Allah, dia ada kesan. Bila kita baca, bila kita cerita, untuk manusia tu guna akal untuk berfikir hak Muhammad cerita. Guna hati untuk memahami hak Muhammad cerita. Tetapi kalau duk cerita dongeng-dongeng, duk cerita khurafat-khurafat, selama mana dia boleh bertahan? Sehari dua untuk berhibur, sehari dua untuk suka-suka, sehari dua untuk sedap-sedap, habis lah. Kemudian dia jadi bosan, dia jadi jemu lah cerita. Bila tak berjaya cara yang pertama, maka dia gunakan kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua masih lagi terkait untuk dia menentang Al-Quran. Bila dia mendengar Rasulullah baca Al-Quran, sahabat-sahabat Nabi baca Al-Quran dengan bahasa yang indah, dengan bahasa yang syahdu, ada lantunan tajwid, ada lantunan suara tu, seronok orang dengar. Dan kisah baca Quran ni, bahkan sampai Abu Jahal dengan Abu Lahab pun malam-malam curi-curi dengar kan. Dalam sejarah, di siang hari mereka menunjukkan kebencian. Apalah Muhammad, apalah ayat Quran. Tapi malam-malam dua tu dalam gelak nak pergi dengar Nabi baca Quran. Takut apa? Takut malu dekat orang lain kalau tengok depa ni. Begitu juga dia guna ini untuk menandingi Nabi Muhammad. Dia panggil siapa? Dia panggil penyanyi-penyanyi yang bersuara merdu. Dia panggil penari-penari gelek untuk mengiringi nyanyian tadi. Masuk dalam kelab dia, masuk dalam tempat dia. Dengar, nak lawan hak Muhammad ni. Takut orang dengar baca Quran tertarik. Tapi hak ni pun memang orang tertarik. Dah perempuan cantik, penyanyi cantik, gelek cantik. Tapi masalahnya berapa lama boleh bertahan? Lama-lama orang pun boring dengan nyanyian, orang pun puas dengan nyanyian. Jadi orang akan kembali kepada Nabi Muhammad kerana lebih merangsang akal dan fikiran dan jiwa manusia. Last kali dua-dua tak berjaya. Apa teknik yang ketiga? Kalau tuan-tuan baca pada muqaddimah surah Al-Kahfi, tengok muqaddimah surah Al-Kahfi. Bagaimana surah Al-Kahfi ni nak turun pada Nabi Muhammad? Ada dua orang utusan yang dihantar oleh kafir musyrikin Mekah bertemu dengan pendeta-pendeta Yahudi. Salah satu tu kawan ni lah, An-Nadhar bin Haris, dengan seorang lagi daripada Bani Saqif, Uqbah bin Abi Mu'ith. Dua ni diutuskan dengan kebijaksanaan mereka, kami hantar kamu berdua pi ke Madinah. Bila berada di Madinah, kamu bertemu dengan pendeta-pendeta Yahudi, ceritakan kepada mereka tentang Muhammad, tentang kawan kita ni. Kemudian apa perbahasan daripada mereka, apa nasihat daripada mereka. Jadi pilah dua orang ni cerita pasal Muhammad sekian, dia dakwa jadi Nabi, dia buat tu, dia buat ni, dia buat tu, dia buat ni. Maka antara usul yang diberikan oleh pendeta Yahudi, bila kamu balik, kamu tanya kepada Muhammad 3 soalan ni. Kalau dia benar-benar seorang Nabi, pasti dia akan dapat menjawab ketiga-tiga soalan ni. Kalau dia bukan Nabi, dia pasti akan tidak dapat menjawab persoalan-persoalan ni. Antaranya ialah persoalan tentang sekumpulan pemuda yang ditidurkan oleh Allah dalam gua, merujuk Ashabul Kahfi. Kisah seorang raja yang lang buana, perjalanan dia dari timur ke barat, merujuk pada Zulkarnain. Dan soalan ketiga berkaitan dengan persoalan roh. Balik tanya Muhammad 3 soalan ni.
Kalau dia boleh jawab, dia Nabi sungguh-sungguh, Rasul sungguh-sungguh. Kalau tak boleh, dia hanya menipu, mendakwa dia tu Nabi, sebenarnya dia bukan Nabi. Sampai ke tahap tu, nak lawan Nabi Muhammad, tak cukup dengan agenda-agenda, dengan benda-benda hak dia ada tu, sampai dia jauh pergi ke Madinah, nak minta pendapat. Ambil pula pendapat dengan siapa? Dengan pendeta Yahudi, nak bagi Nabi Muhammad ni kalah. Bila balik tanya Nabi Muhammad, bila tanya Nabi Muhammad ada ilmu dan pengetahuan tak tentang 3 soalan yang mereka bagi? Kalau waktu tu Nabi Muhammad ada ilmu tentang ketiga-tiga, tak payah tunggu turun wahyu. Nabi akan jawab terus. Kalau dah memang ilmu tentang 3 benda tu Nabi dah ada. Tapi Nabi minta tangguh dengan harapan Jibril datang kepada Rasulullah menyampaikan wahyu, menceritakan tentang 3 tadi. Tapi sampai berapa hari Jibril tak turun? Berapa hari? Separuh bulan, 15 hari. Sedangkan Rasulullah janji, mari esok aku akan bagi jawapan. Mereka pun mari. Mana Muhammad jawapan? Tak ada. Mari lagi, tak ada. Mari lagi, tak ada. Sampai ke mereka tuduh Nabi apa? Kamu ni menipu, kamu ni berbohong. Cakap esok mari tak ada, cakap esok mari tak ada. Sampai 15 hari Nabi-Nabi duk menunggu wahyu daripada Allah. Lepas tu baru diturunkan cerita tentang Ashabul Kahfi, cerita pasal Zulkarnain, cerita pasal apa yang terkandung dalam surah Al-Kahfi. Bukan kaitan di sini nak sebut kawan tu antara delegasi yang dihantar Nadar bin Haris. Kembali kepada persoalan ucapan dia tadi tu. Ucapan dia tadi tu mengandungi apa dia? Keceluparan, mengundang azab daripada Allah. Atas dasar tersebut, adakah Allah terus turunkan azab selepas dia ucapkan perkataan tu? Contohlah, ya Allah, kalau sekiranya Al-Quran itu benar-benar datang daripada sisimu, turunkanlah hujan batu ke atas kami, ataupun datangkanlah azab yang pedih pada kami. Lepas habis ucapan tu, mari kedak azab Allah pada dia? Tak ada kan? Allah tangguhkan dia untuk satu senario, di mana Allah hukum dia dalam peristiwa Perang Badar. Peristiwa Perang Badar. Dalam peristiwa Perang Badar ni, ditakdirkan dua-dua ni tertangkap. Siapa dia? Hak pi jumpa pendeta Yahudi tadilah. Nadar bin Haris dengan Uqbah bin Abi Mu'is ni tertangkap. Selepas Perang Badar, ada 3 keadaan. Pertama, golongan yang terbunuh. Kedua, golongan yang ditangkap. Ketiga, golongan yang dipenjara. Jadi mereka 2 orang ni golongan yang ditangkap. Jadi bila ditangkap, dalam perjalanan pulang sampai di satu tempat bernama Sofra. Lalu Rasulullah mengarahkan Asim bin Sabit bin Abu Aflah untuk jalankan hukuman kepada Uqbah bin Abi Mu'is. Habis sekali dengan dia 2 orang tadi. Jadi sahabat Asim bereskan, settlekan kawan ni. Tapi hak ni siapa nak settle? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh Ali yang settlekan. Jadi panjang cerita dia. Kalau nak tengok, dia jadi dramatis. Bila ada puisi-puisi yang dikarang oleh adik perempuan dia yang bernama Qutailah. Antara yang disebut Qutailah, kalaulah Rasulullah mendengar apa yang aku ingin kisahkan, ceritakan kepada beliau, bahawa yang si kawan ni Nadar ni masih lagi mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat dengan beliau. Maksudnya dia dihukum sebelum mendengar apa dia? Puisi-puisi dan lantunan syair daripada Qutailah tu. Seolah-olah Qutailah nak habaq kalau Nabi Muhammad dengar dulu perkataan-perkataan dia, percakapan dia tentang Nadar bin Haris, mungkin hukuman tu akan ditangguhkan. Jadi senario dia berakhir di situ. Hak Nabi doakan laknat tu, 6 ke 8 orang tu awal lagi habis di sana. Siapa dia? Termasuk Abu Jahal. Awal lagi kan, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Utbah. Itu antara 8 orang yang didoakan laknat oleh Nabi, kemudian mati dalam Perang Badar. Itu kisah orang yang sedemikian.
harap-harapnya tidak muncul lagi lah manusia-manusia yang mempunyai sifat seperti ini, yang seolah-olah bila dia menentang Allah, bila dia menentang Rasul, bila dia menentang agama, bila dia menentang syariat, mulut dia ni celupa dan cabul untuk apa dia? Memberikan cabaran kepada Allah supaya diturunkan azab kepadanya. Minta-minta jangan ada lagi manusia yang jenis seperti ini. Cukup berbahaya. Baik. Seterusnya, berkenaan dengan, sambung sikit bila sebut Bani Abdiddar ni. Bani Abdiddar anak sulung kepada Qusay tadi. Ketika Qusay ni nazak, Qusay menyampaikan wasiat supaya hal-hal ini diserahkan kepada anak dia yang sulung, Abdiddar. Antara 5 benda yang Qusay sebut. Pertama ialah tiada sesiapa pun yang boleh memasuki Kaabah kecuali engkau yang membukanya. Anak dia hak sulung ni. Jadi bab jaga kunci Kaabah diserahkan kepada Abdiddar. Yang kedua, hanya melalui tangan kamulah. Tidak ada sesiapa pun yang dapat menandangi perjanjian atau menetapkan peperangan di antara Quraisy. Maksudnya tugas dia yang kedua, kalau nak buat apa-apa perjanjian, hanya tangan Abdiddar yang boleh tanda tangan perjanjian tu, atau nak menandai peperangan pun mesti melalui Abdiddar. Kalau Quraisy nak berperang dengan kawan tu, Quraisy nak berperang kawan ni, juga Abdiddar. Yang ketiga, bab menyiapkan minuman bagi jemaah haji yang datang berziarah ke Mekah. Untuk sediakan minuman pun Abdiddar. Yang keempat, untuk sedia makanan pun Abdiddar. Dan untuk membicarakan tentang perlembagaan, menetapkan atau memansuhkan atau menukarkan pun tugas Abdiddar. Kita kata ada nak menetapkan apa-apa dalam perlembagaan, melalui Abdiddar. Kalau ada nak lupuskan, nak tukar pun melalui Abdiddar. Bahkan lebih jauh, hak penjagaan diserahkan apa dia ni? Darun Nadwah. Dah dengar Darun Nadwah? Satu tempat perhimpunan, meeting mesyuarat. Masa nak bunuh Nabi Muhammad dulu, malam peristiwa hijrah tu, itulah tempat dia. Depa meeting juga dijaga oleh Abdiddar. Tetapi kemudian hari, kuasa ni berpindah pada siapa? Daripada keturunan Abdiddar ni, akhirnya pada zaman anak Abdul Manaf tu. Abdiddar, Abdul Manaf, atuk Nabi. Sebelum Abdul Manaf, Hashim bin Abdul Manaf. Jadi kemudian beralih kepada Hashim. Memang Abdiddar ni dari sudut ketokohan bercakap dan berpidato dia lemah. Dia tak hebat dari sudut bercakap, berpidato, cerita depan orang ramai, kecuali dimiliki oleh Abdul Manaf. Dan kekuatan tersebut sambung kepada tok Nabi yang nama Hashim tu. Jadi pada zaman tu Hashim ambil. Walaupun ada sebahagian tugas penting tu masih lagi diserahkan kepada Bani Abdiddar. Baik, kalau tuan-tuan tengok kisah selepas pembukaan kota Mekah. Selepas pembukaan kota Mekah, siapa yang pegang kunci Kaabah pada masa tu? Dah Nabi masuk Mekah, berlaku pembukaan kota Mekah, siapa yang pegang kunci Kaabah? Masih lagi keluarga Abdiddar. Nabi suruh Saidina Ali pi cari. Saidina Ali rampas kunci tu. Bila Saidina Ali rampas kunci tu, bagi bila nak buka jadi tak boleh. Tak boleh nak buka. Sebab itulah antara kisah ni ialah asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat surah An-Nisa. Ayat 58 tu, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk melakukan amanah bersesuaian dengan ahlinya, menunaikan amanah kepada yang berhak untuk menerimanya. Jadi Rasulullah serah balik kepada siapa? Kepada Bani Talhah, iaitu kepada Uthman bin Abu Talhah. Dan ini dia akan tertukar dengan seorang lagi, pak saudara dia yang mati dalam perang Uhud. Ni mufassirin sendiri pun tertukar. Satu, Uthman bin Abu Talhah yang terbunuh dalam perang Uhud. Uthman bin Talhah bin Abu Talhah. Bukankah pening ke? Ke tak pening? Hak jaga kunci ni Uthman bin Abu Talhah.
Seorang lagi hak terkorban dalam perang Uhud, Osman bin Talhah bin Abu Talhah. Jadi tertukar. Satu pemegang kunci Kaabah, satu lagi hak terbunuh tu. Hak pegang kunci Kaabah ni dia masuk Islam masa perjanjian Hudaibiyah lagi. Sekali dengan Khalid bin Al-Walid, sekali dengan Amru bin Al-As. Khalid bin Al-Walid dengan Amru bin Al-As ni, asalnya mereka berdua ni nak memeluk Islam, tapi dia malu nak masuk Islam depan geng-geng kafir musyrikin Mekah ni. Jadi dua ni pi senyap-senyap. Amru dengan jalan lain, Khalid dengan jalan lain. Tiba-tiba tengah padang pasir tu mereka bertemu di satu tempat. Nak pi mana ni? Nak habaq malu lah. Nak habaq kawan ni, nak habaq aku nak pergi masuk Islam. Kawan pun sebenarnya nak masuk Islam juga, cuma sebentar. Lah sekali pecah rahsia. Aku pun nak lagu tu juga, hang pun nak lagu tu juga. Sekalilah dengan Osman bin Talhah ni. Jadi Khalid bin Al-Walid itulah dia punya penanda aras dia. Sebelum ni kan perang Badar ke perang Uhud dia duk lawan Nabi lagi kan. Dia masuk Islam selepas perjanjian Hudaibiyah tu, baru Khalid masuk Islam, Amru bin Al-As masuk Islam. Bahkan perkataan tadi Al-Anfal 32 tu masih lagi jadi khilaf pertikaian ulama, walaupun banyak riwayat-riwayat menyebut merujuk kepada Nadhr bin Haris. Tapi kalau kita buka perbahasan ni lebih luas, buka tafsir Ibnu Katsir tuan-tuan. Bila tuan-tuan buka tafsir Ibnu Katsir, dia ada sebut tentang Nadhr bin Haris. Ada satu riwayat daripada Syu'bah menyebut ni bukan Nadhr bin Haris tapi merujuk kepada Abu Jahal. Ni perkataan Abu Jahal ni. Siapa Abu Jahal? Nama betul Abu Jahal apa? Nama betul Abu Jahal Amru bin Hisham. Amru bin Hisham. Abu Jahal ni, Abu Lahab pak saudara Nabi. Abu Lahab pak saudara Nabi. Abu Jahal pak saudara siapa? Abu Jahal pak saudara siapa? Abu Jahal pak saudara Saidina Umar lah. Abu Jahal pak saudara Saidina Umar belah mak dia. Mak Saidina Umar bernama Hantamah binti Hisham. Hantamah binti Hisham tu kakak kepada Amru bin Hisham lah. Amru bin Hisham tu Abu Jahal. Hantamah bin Hisham tu kakak dia, mak kepada Saidina Umar. Kan dulu Rasulullah pernah mendoakan antara dua Umar ni untuk masuk Islam, untuk lebih menguatkan dan mengukuhkan Islam, antara Abu Jahal dengan anak saudara dia Saidina Umar. Jadi pilihan Allah siapa dia masuk Islam? Umar masuk Islam, Abu Jahal terus lawan Islam. Tu. Baik. Yang ketiga, ada juga menyebut bahawa ayat ni turun berkaitan dengan Amru bin Al-As. Ada satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di hujung ayat Al-Anfal 32, satu cerita daripada Ibnu Mardawah. Panjang dia punya sanad kalau nak baca nama-nama tu sampai kepada Ibnu Buraidah daripada bapak dia, yang bapak dia pernah menyaksikan dalam peristiwa perang Uhud. Dia nampak Amru bin Al-As berada di atas kuda tunggangan dia. Bapa Ibnu Buraidah ni tengok Amru bin Al-As duduk di atas kuda tunggangan dia dalam perang Uhud. Lalu dia mengucapkan, "Ya Allah, sekiranya Al-Quran ini benar-benar wahyu daripada kamu, maka engkau benamkanlah wajahku dan kudaku di atas pasir ini." Itu perkataan dia. Riwayat Ibnu Mardawah, buka tafsir Ibnu Katsir, ada cerita pasal ini. Okey, kita tinggalkan bab yang pertama.